اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Episod yang ke-48. Baiklah, tak nak buang masa, kita teruskan sahaja ya. Masa itu adalah tahun keempat saya dan isteri mendirikan rumah tangga. Namun belum lagi rezeki kerana kami belum dikurniakan anak. Kami belum ada rumah sendiri dan tinggal di rumah sewa. Apa yang hendak saya ceritakan ini adalah berkenaan rumah sewa kami. Rumah sewa kami adalah teres 2 tingkat dan terletak di lot tepi. Ada sedikitlah tanah untuk kami tanam pokok bunga, sayur dan ulam-ulaman. Kebetulan saya dan isteri memang suka bercucuk tanam. Jadi, kalau kami tidak ke mana-mana, setiap hari Sabtu dan Ahad ataupun hari cuti, kawasan tanah yang kosong inilah bagaikan syurga buat kami. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik tentang rumah itu. Rumah kami ni sering dikunjungi seorang anak kecil. Kami agak umurnya dalam lingkungan setahun 5 bulan. Budak itu sudah pandai berjalan dan memberi respons apabila diagah. Diagah ni macam babaca ding 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 dah ataupun haga-gaga. Mana yang tak tahu diagah. Yang mula-mula perasan tentang kehadiran anak kecil itu adalah isteri saya. Pada masa itu, dia sedang menonton TV di ruang tamu. Saya pula sedang solat isyak di bilik. Hari itu isteri saya ni terdengar ada suara anak kecil yang menangis. Agak lama juga suara anak itu menangis sebelum diikuti dengan suara rengekan. Itu mungkin suara anak jiran-jiran sekeliling. Dan itulah yang difikirkan oleh isteri saya. Namun bila isteri saya fikirkan semula, setahu dia, tiada pun jiran kami yang mempunyai anak kecil. Paling kecil pun dalam lingkungan 4 ke 5 tahun. Isteri bagi tahu apa yang didengar itu. Dan saya dengar sahajalah apa yang diceritakannya, tetapi agak ragu-ragu. Pada saya, tak mungkin ada suara tangisan dan rengekan anak dalam rumah saya. Dan kalau betul, takkanlah saya tak dengar. Mustahil tu. Lalu saya berandaian, mungkin isteri saya ni terlalu menginginkan anak lah agaknya. Sebab itulah dia terdengar-dengar suara anak kecil menangis dan merengek. Jadi ceritanya itu saya abaikan macam tu sahaja. Jadi pada para suami semua take note jangan diabaikan Dengar dulu. Suatu malam, ketika sedang membaca dan isteri pula sedang melipat kain, saya lihat dia seolah-olah khusyuk mendengarkan sesuatu. Dia berhenti melipat seketika. "Awak dengar apa?" saya tanya kepadanya. Isteri saya tak jawab. Dia membuat isyarat supaya senyap. Dengan suara yang seakan berbisik, dia minta saya memasang telinga. Apa yang saya dengar? Saya dengar suara anak kecil sayup-sayup menangis dan kemudian merengek. Inikah suara yang isteri saya dengar sebelum ni? Hei, dari mana pula punca suara tu? Adakah dari rumah saya sendiri? Dari nada tangisan dan rengekan itu, nampaknya memang dari dalam rumah saya. Ketika itu barulah saya ni percaya dengan apa yang dikatakan sebelum ini. Rupa-rupanya selama ini sangkaan saya terhadapnya adalah salah. Tapi macam mana anak kecil boleh berada dalam rumah saya? Pelik juga kan bila difikir. Suatu petang, ketika saya dan isteri sedang duduk di dapur menikmati pisang goreng yang baru dibeli, kami dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil dalam lingkungan umur dia yang saya sebutkan awal-awal tadi. Anak itu berdiri di tepi sliding door di sebelah luar ruang tamu. Kami boleh nampak kerana langsir di sliding door itu tersingkap ke tepi. Anak perempuan itu memandang ke arah kami.
Anak siapa pula tu? Kami bangun dan bergegas menuju ke sliding door. Kami cari anak tadi. Anehnya, tiada. Saya mengandaikan mungkin anak itu sudah keluar dari kawasan rumah kami kerana pintu pagar rumah ternganga sedikit. Kami pun silap juga. Sepatutnya seorang daripada kami pergi meninjau anak itu dan seorang lagi memerhatikannya dari arah dapur. Maknanya pergi seorang demi seorang. Kalau seorang daripada kami yang tinjau dulu, bolehlah seorang lagi terus perhatikan anak itu dari arah dapur. Ini kerana kalau berjalan dari arah dapur ke arah sliding door itu, tembok bilik air menghalang penglihatan kami ke bahagian luar rumah. Bila melepasi tembok bilik air, barulah kami boleh nampak sliding door itu semula. Ketika kami berjalan melalui tepi tembok bilik air itulah, mungkin budak tersebut menghilangkan diri. Habis nak buat macam mana kan? Dah tersilap percaturan. Kami tidak mengecaki apa-apa tentang anak perempuan yang masuk ke kawasan rumah itu. Dia mungkin anak saudara mara jiran. Budak-budak biasalah, merayau-rayau. Kalau dilepaskan, bebas bermain. Walaupun demikian, kami tetap muskil. Kenapa yang anak kecil yang baru pandai berjalan tu dibiarkan merayau-rayau? Itu satu hal. Dan satu hal lagi, macam mana anak kecil tu boleh keluar dari kawasan rumah kami dengan kadar yang agak cepat? Semua ni agak membingungkan. Pada suatu hari Sabtu, ketika sedang menajak-najak rumput di tepi rumah, antara jelas dan tidak, saya terdengar suara tangisan anak kecil. Dari mana pula datang suara tu? Saya pasang telinga lagi. Confirm, memang betul. Memang ada suara anak kecil. Takkanlah sampai macam tu sekali, bang. Suara isteri terus mencantas kekusyukan saya mendengar suara rengekan anak tadi. Apabila suara rengekan diganggu oleh suara isteri, ianya terus hilang. Saya terangkan kepada isteri apa yang baru saya dengar tadi. Dia terkejut. Kalau isteri saya terkejut, saya sebenarnya lagi terkejut dengan apa yang isteri ceritakan kepada saya. Sebenarnya, sebelum isteri saya menegur, takkanlah sampai macam tu sekali. Dia terlihat seorang anak perempuan kecil berdiri kira-kira 3 meter di hadapan saya. Benar, anak itu hanya berjarak 3 meter saja. Masalahnya, kenapa yang saya tak nampak sedangkan dia betul-betul di hadapan saya? Saya bertanya kepada isteri, kemana anak perempuan tu setelah dia menegur saya tadi? Kata isteri, semasa dia menegur saya, anak tu memang ada je tercegat kat situ. Kemudian dia memalingkan muka sebentar ke dalam rumah kerana ada bunyi bising. Rupanya cawan plastik yang diletakkan di atas meja terjatuh ditiup angin. Isteri saya toleh ke arah cawan itu kira-kira 2-3 saat je. Namun bila dia paling semula ke arah saya dan anak kecil tu, anak tu dah hilang. Memang pelik kan? Setelah beberapa kali terdengar suara tangisan, rengekan dan melihat anak perempuan itu, agak lama jugalah rumah kami tidak dikunjungi oleh tetamu tersebut. Saya tak pernah ceritakan semua ni kepada sesiapa. Hanya isteri sahaja yang bercerita kepada adik-beradiknya dan ipar duai saya. Respons mereka mudah saja. Mungkin disebabkan terlalu sangat inginkan kehadiran anak. Sebab itulah kami ni sering diganggu oleh emosi yang berkaitan anak-anak. Mereka kata apa yang berlaku hanyalah ilusi saja. Ilusi kami saja. Agak-agak lah. Bagi yang tak mengalaminya, bolehlah kata macam tu. Tapi bagi saya dan isteri, ianya betul-betul kenyataan. Suatu petang Sabtu, saya membersihkan kawasan syurga itu untuk menanam anak pokok pisang tanduk. Kalau hendak menanam anak pisang, tanah ni perlu digali agak dalam supaya umbi dan akarnya benar-benar terbenam. Ketika menggali, saya nampak ada seperti beg plastik hitam yang tertanam di dalam tanah. Saya panggil isteri. Dia datang, tapi sekadar hingga ke dinding sliding door saja. Saya pun sambung menggali. 2-3 kali mencangkul. Jelaslah apa yang saya gali itu adalah beg plastik sampah hitam yang besar. Tanamlah lama mana pun. Kerana beg plastik itu tak mungkin hancur kerana ianya diperbuat daripada bahan yang non-biodegradable. Allahu Akbar. Dah tak jadi seram dah ni.
non-biodegradable. Betul kot. Non-biodegradable. Iaitu yang takkan hancur, tidak mesra alam. Tapi mengapa beg itu ada di dalam tanah? Ada sesuatukah di dalamnya? Saya terhenti seketika apabila mula rasa curiga apa yang terkandung di dalam beg plastik hitam besar yang sekarangnya separuh tertanam itu. Saya tarik perlahan hingga keseluruhannya keluar dari tanah. Isteri yang hanya tercegat memerhatikan sahaja dari tadi terus datang dekat ke arah saya. Dia pun teruja nampaknya. Perlahan-lahan saya membukanya. Apa yang ada di dalamnya adalah kain batik yang sudah separuh hancur membaluti sesuatu. Bang, macam tulang je tu bang, kata isteri saya. Biar betul ni. Saya pun bukalah kain batik tu lagi. Iyalah bang, tulang, jerit isteri saya agak kuat. Sergahan kuat itu membuatkan saya benar-benar terkejut. Sah, confirm, memang tulang. Serentak itu juga, kain batik tadi saya lepaskan. Memang betul, kandungan di dalam kain batik itu adalah tulang. Berdasarkan bentuk dan rupanya, saya yakin ianya adalah tulang manusia. Meremang bulu roma bila memikirkan ianya adalah tulang manusia. Daripada bentuknya, ia adalah milik anak kecil. Memang kami yakin itu tulang anak kecil. Saya tak beranilah nak buka kain batik itu sampai habis, walaupun dicadangkan oleh isteri. Cukuplah, cukup. Saya memang dah rasa seram. Kalau buka sampai habis, dah tentu saya akan jumpa tengkoraknya pula. Saya menutup semula kain batik dan beg plastik itu. Saya bagi tahu jiran dan menelefon polis. Sementara menunggu polis dan anggota forensiknya datang, saya dan isteri mula terfikir sesuatu. Apakah tulang-tulang itu ada kaitan dengan anak kecil yang bertandang ke rumah saya selama ini? Seram sejuk bila mengenangkan itu semua. Dan kalau betullah telahan kami itu, siapa pula yang menanamnya? Kenapa ianya ditanam di kawasan rumah kami? Apa pula punca kematian anak itu? Adakah dia mati kerana menghidap sesuatu penyakit ataupun mati dibunuh? Kalau dibunuh, siapa pelakunya? Pendek kata, macam-macam soalan yang bermain di kotak fikiran kami. Isteri saya dah mula menggelabah. Dia ajak saya cari rumah lain. Dia tak mahu lagi tinggal di rumah yang berhantu. Mulanya saya tak mahu. Bukannya senang nak cari rumah dengan sewa yang agak murah berbanding rumah-rumah lain di kawasan ini. Apalagi rumah itu mempunyai kawasan untuk bercucuk tanam. Bagaimanapun, 4 hari selepas peristiwa itu, kami pun berpindah ke tempat lain. Tetapi dalam daerah dan negeri yang sama. Saya lakukannya kerana kesiankan isteri. Dan sekarang ni, kami menetap di Sarawak atas urusan kerja. Kami tak mahu ambil tahu tentang rumah itu lagi. Sampai sekarang pun kami tak dapat jawapan yang tepat tentang misteri tulang dan anak kecil itu. Setelah hampir 9 tahun peristiwa tersebut berlalu dan 13 tahun berumah tangga, kini kami mempunyai 3 orang anak dan 2 daripadanya adalah lelaki kembar seiras. Syukur Alhamdulillah.